نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني وتلزموا في أخذه التأني وتحذروا من زلة التمني. فليتفضل المشترك. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يحتوى Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Khabar sahabat-sahabat semua sihat Tambah sekali terima kasihlah kepada pihak Muhim Mesir dan juga sahabat-sahabat sekalian yang sudi untuk hadir pada pagi ini, ikhwah dan juga akhwat, yang mana insya-Allah pada hari ini ataupun pada pagi ini kita akan bincangkan sedikit berkaitan dengan dialek Mesir lah. Kita akan bincangkan berkaitan dengan dialek Mesir. Dan sebelum kita mulakan, kita nak tengok dulu kita punya nota tu. Semua ada kan? Kita nak tengok dulu kita punya nota secara sepintas lalu apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Pertama sekali kita akan bincangkan, kita nak tahu apakah itu dialek Arab. Kita nak tahu apakah itu dialek. Kemudian ada beberapa kita kata sebagai salah faham yang orang anggap berkaitan dengan dialek Arab. Seterusnya dalam kursus seterusnya kita akan tengok beberapa aturan penting dalam bahasa Arab Fusha yang dikekalkan dalam dialek Mesir. Kemudian lepas tu kita akan pergi kepada muka surat berapa ni? Muka surat 6. Beberapa aturan penting dalam dialek Mesir. Di sini dalam muka surat 6 ni barulah kita akan tengok kena letak takut kuat sangat. Di muka surat 6 ni barulah kita akan tengok berkaitan dengan kaedah-kaedah ataupun qawaid dalam dialek Mesir. Okey, dan last sekali ataupun sebelum last kita akan tengok beberapa ayat yang kita kena tahu untuk kita kembangkan lagi bahasa Arab kita ataupun kembangkan lagi pengetahuan dialek Mesir kita. Dan last sekali kita akan insya-Allah kita akan tengok macam mana lepas kita dah belajar qawaid pada pagi ni, kita nak tengok last sekali berkaitan dengan macam manakah caranya untuk kita belajar dialek Mesir sendiri lepas kita balik nanti. Okey, baik. Jadi tanpa buang masa, kita terus mula dengan suara boleh dengar Okey, tanpa buang masa kita terus mula dengan apakah itu dialek Arab. Apakah itu dialek Arab? Para ulama bahasa mereka mendefinisikan dialek ataupun al-lahjah, dia kata majmu'atun min as-sifat al-lughawiyyah allati tantami ila bi'a khassah wa yashtarik fi hadhihi as-sifat al-lughawiyyah jami'u afrad hadhihi al-bi'ah. Dialek ini kita tak nak pergi terlalu akademik dengan melihat definisi-definisi ni, tetapi kita kena sebut juga definisi ni supaya kita nampak dengan jelas dialek itu apa sebenarnya. Baik, di sini dia beritahu dialek adalah beberapa ciri-ciri bahasa. Dia adalah ciri-ciri bahasa yang dikaitkan dengan sesuatu kawasan tertentu ataupun sesuatu bi'ah tertentu. Dan ciri-ciri bahasa ini pula digunakan oleh setiap individu yang berada dalam kawasan tersebut. Daripada definisi ini kita dapat faham bahawa dialek ini sebenarnya merupakan sebahagian daripada bahasa. Dia bukan satu bahasa yang lain. Jadi bila kita sebut al-lahjah al-amiyah ataupun al-amiyah al-masriyah, bila kita sebut dialek Mesir, maksudnya kita tahu dialek Mesir ni adalah satu ciri-ciri bahasa yang tertentu yang dia guna, jazakallah khair, yang digunakan dalam bercakap bahasa Arab. Dalam erti kata lain, dialek Mesir ni adalah
kaedah ataupun dialek Arab secara umum, kaedah tertentu yang digunakan untuk bercakap bahasa Arab. Dia bercakap bahasa Arab, tapi cara dia cakap bahasa Arab dengan cara yang tertentu. Baik, jadi itu secara umum. Saya harap kita nampak apakah itu dialek. Baik. Kemudian kita nak pergi kepada beberapa salah faham berkaitan dengan dialek Arab. Pertama sekali, apakah keperluan untuk kita belajar dialek Arab? Keperluan untuk belajar dialek Arab ni dia bergantung kepada setiap individu, dan bukan semua orang perlu mempelajari dialek Arab. Tak apa. Beres. Jazakallah khairan. Jadi mungkin timbul, kita pernah dengar sebelum ni ada orang beritahu, macam Ustaz Nasrullah sebut tadi kan, ada orang beritahu apa keperluan kita belajar dialek Arab ni kan. Kenapa kita tak belajar bahasa Arab Fusha je? Kita belajar bahasa Arab Fusha betul-betul bagus-bagus, kemudian kita bercakap Fusha dengan orang Arab Mesir, dan akhirnya kita berjaya mengubah orang Mesir dan semua orang Arab untuk bercakap bahasa Arab Fusha. Kan? Itu kita punya impian ataupun kita punya teori. Tapi hakikatnya benda itu tak, kita kata hampir mustahil berlaku. Kejap lagi kita akan tengok apa kata seorang pengkaji bahasa berkaitan dengan kewujudan dialek dalam sesuatu bahasa. Baik, balik kepada persoalan kita. Kenapa kita perlu belajar dialek Arab ni? Sebenarnya realitinya bukan semua orang lah perlu belajar dialek Arab. Bergantung kepada orang tu. Tengok kepada keperluan dia. Kalau macam kita semua, kita duduk di Mesir, of course lah kita kena belajar dialek Arab untuk memudahkan urusan keseharian kita, untuk kita faham bercakap dengan orang Mesir, buat urusan dengan tuan rumah kan, dengan jual beli di kuliah dan sebagainya. Jadi kita perlu dan tidak dapat elak untuk belajar dialek Mesir, untuk mempelajari dialek Mesir. Adakah semua orang yang belajar bahasa Arab perlu mempelajari dialek Arab? Ada jawapan tak? Sudah tentu tak perlulah kan. Bukan semua orang yang pelajari bahasa Arab perlu mempelajari dialek Arab. Sebagai contoh, sahabat-sahabat kita yang mempelajari bahasa Arab, tujuan dia adalah untuk memahami at-turath, untuk memahami turath, untuk faham turath, untuk faham kitab pengajian. Tak semestinya kita mempelajari dialek Arab. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita kena tentukan objektif kita terlebih dahulu daripada pembelajaran kita tu. Kita belajar, kita nak apa? Contoh, kita belajar, kita nak turath. Kalau kita nak turath sahaja, maka tidak ada keperluan untuk kita belajar dialek Arab. Tu kalau kita tak duduk di negara Arab. Tapi kalau duduk negara Arab, tak dapat elak lah. Kita tak dapat elak daripada mempelajari dialek Arab lah. Baik, jadi kita pergi kepada persoalan seterusnya. Adakah dengan mempelajari dialek Arab ini bererti kita merupakan satu gerakan yang anti kepada bahasa Arab Fusha? Jawapannya sudah tentulah tidak, kan? Tidak ada talazum, tidak ada perkaitan pun antara mempelajari dialek Arab dengan perasaan tidak suka ataupun anti kepada bahasa Arab Fusha. Kita belajar dialek Arab tak bererti kita mengambil mudah bahasa Arab Fusha. Tidak bererti kita memandang bahasa Arab Fusha itu tidak penting. Hakikatnya ataupun realitinya, tidak ada seorang pun yang akan boleh menguasai dialek Arab, mana-mana dialek Arab, melainkan dia kena ada asas dalam bahasa Arab Fusha. Jadi asas dalam bahasa Arab Fusha sangat penting untuk kita faham dialek Arab. Mungkin sepanjang keberadaan kita di Mesir, kita pernah dengar orang cakap, Ami ni Han cakap ni lah lagu mana pun, asalkan orang Arab tu faham, Han dapat apa yang Han nak, settle lah, kan? Tapi adakah realitinya macam tu? Tidak.
Amiyah ataupun dialek Mesir ni bukan satu benda yang kita boleh hantam. Dia ada kaedah-kaedahnya juga, dan kaedah-kaedah dia ni yang paling penting tidak jauh lagi daripada bahasa Arab Fusha. Itu yang kita akan tengok sekejap lagi, pembuktian bahawa dialek Arab ini tidak jauh daripada bahasa Arab Fusha. Baik, jadi kalau ada orang kata dekat kita, tuan-puan, kalau ada orang kata dekat kita, korang ni belajar dialek Arab ni, maknanya korang telah mengisytiharkan perang dengan bahasa Arab Fusha. Korang telah merosakkan bahasa Arab Fusha dengan mempelajari dialek Arab. Sebenarnya tidaklah. Sebenarnya analoginya macam ni. Kita nak belajar bahasa Thailand, kan? Kita belajar bahasa Thailand, kemudian lepas kita dah pandai bahasa Thailand, kita nak pergi belajar pula bahasa Korea. Adakah dengan mempelajari bahasa Korea bererti kita anti kepada bahasa Thailand tadi? Sudah tentunya tidak, kan? Jadi samalah juga dengan mempelajari dialek Mesir. Kita belajar dialek Mesir tidak bererti kita anti kepada bahasa Arab Fusha. Baik, itu benda yang penting. Itu satu perkara yang penting yang saya perlu jelaskan awal-awal lagi sebelum kita pergi kepada perbincangan berkaitan dengan qawaid ataupun kaedah-kaedah dalam dialek Mesir. Jadi pertama sekali kita kena tahu, paling penting untuk kita kuasai dialek Arab, mana-mana dialek Arab adalah kita kena tahu kaedah asas dalam bahasa Arab Fusha. Kita kena tahu kaedah asas dalam bahasa Arab Fusha. Tidak ada siapa-siapa pun orang bukan Arab yang dilahirkan di negara bukan Arab dan dibesarkan di negara bukan Arab yang boleh cakap mana-mana amiyah, melainkan dia tahu ataupun dia telah mempelajari terlebih dahulu kaedah dalam bahasa Arab Fusha ataupun kita panggil an-nahw wa sarf dalam bahasa Arab Fusha. Baik. Jadi kita pergi kepada persoalan yang seterusnya. Bolehkah seseorang yang tidak tahu asas bahasa Arab Fusha menguasai amiyah dalam erti kata yang sebenar? Jawapannya ialah mustahil. Macam kita cakap tadi lah, mustahil bagi orang bukan Arab yang dibesarkan di Malaysia. Contohnya, bagi orang Melayu yang dibesarkan di Malaysia, tidak pernah bergaul dengan orang Arab, tidak pernah datang ke negara Arab untuk pandai amiyah, melainkan dia kena tahu juga kaedah dalam bahasa Arab Fusha. Baik, kita pergi kepada persoalan berikutnya, iaitu mengapa kita tidak berusaha untuk memerangi dialek-dialek Arab dan menyeru agar semua orang bercakap dalam bahasa Arab Fusha. Macam kita cakap tadi, kenapa kita tak belajar bahasa Arab Fusha betul-betul? Kita tak mantapkan bahasa Arab Fusha kita dan kita cuba sebarkan bahasa Arab Fusha dalam semua kalangan orang bukan Arab dan Arab di negara Arab. Mari kita baca apa kata Dr. Tammam Hassan rahimahullah dalam bukunya Mafahim wa Mawaqif fi al-Lughah wal Quran. Dr. Tammam Hassan ini merupakan salah seorang yang pernah mendapat jaizah Al-Malik Faisal dalam bahagian bahasa Arab, dan dia juga merupakan bekas rektor di Kuliah Darul Ulum Jamiatul Qahirah. Baik, yang paling penting kita kena tahulah dia ni merupakan seorang pengkaji bahasa Arab lah, pengkaji bahasa Arab. Dia kata apa di sini? Minal muhim an abda maqali hadha bil qawl inna muharabat al-ammiyah was-sa'i ila tarkiha nihaiyan ghaflah wa jahl. Amat mustahak untuk saya nyatakan di awal artikel ini. Dalam buku dia tu ada banyak artikel, dan salah satu artikelnya ialah berkaitan dengan ammiyah. Dia kata penting untuk saya nyatakan di awal artikel ini, awal-awal dia bagi tahu bahawa memerangi bahasa ammiyah, memerangi ammiyah dan berusaha untuk menghapuskannya secara total merupakan satu tindakan yang bodoh dan sia-sia. Wa kullu man yara anna al-ammiyah aduwwun lil arabiyyah al-fusha
la ya'lamu syai'an an hatmiyati wujudiha. Dan semua orang yang melihat ataupun yang berpandangan bahawa Amiyah itu merupakan musuh kepada bahasa Arab Fusha, dia itu sebenarnya tidak mengetahui apa-apa pun tentang hatmiyat wujudiha, bahawa Amiyah itu mesti wujud dan tidak dapat dielakkan. Wa an mawqi'iha بالنسبة للغة العربية الفصحى ومن ثم يدعو إلى القضاء على العامية. Daripada kefahaman dia yang salah tu tadi, daripada ketidakfahaman dia tadi bahawa tabiat sesuatu bahasa itu daripada satu bahasa, kok mana bahasa pun, kok mana pun dia akan berubah menjadi amiyah, menjadi dialek seiring dengan peredaran zaman. Wa hadha amrun la yakhda' lit-takhtit wa la yumkin an yahduth illa min khilal tatawwur ijtima'i. Dan perkara ini, iaitu menghapuskan amiyah dan buat supaya semua orang cakap bahasa Arab Fusha, merupakan satu perkara yang tidak boleh dirancang. Okey, dalam perenggan terakhir kalau terjemahan tu, dan ia berlaku kesan daripada perkembangan sesebuah masyarakat. Amiyah ni wujud dia adalah kesan daripada perkembangan satu masyarakat tu. Sebagai contoh, dia bercampur dengan, contoh kita ambil contoh Mesir, dia bercampur dengan Turki, dia bercampur dengan Perancis. Jadi semua ini memberi kesan kepada bahasa dia, kepada bahasa pasar yang diorang gunakan dalam kehidupan seharian mereka. Baik. Jadi daripada statement Dr. Tammam Hassan ni kita dapat fahamlah bahawa teori ataupun pandangan ataupun pendapat yang mengatakan kita kena menghapuskan amiyah dan kita kena buat supaya semua orang Arab bagi cakap Fusha merupakan satu benda yang hampir mustahil. Bukan saya kata, Dr. Tammam Hassan yang kata. Baik. Selesai. Jadi selesai persoalan itu, kita pergi kepada persoalan seterusnya. Persoalan seterusnya ialah, benarkah dakwaan bahawa dialek Arab itu tidak ada kaedah? Kita ambil satu kata-kata yang dibawa oleh Ibn Jinni. Dia cakap al-lughah, dia bagi definisi kepada bahasa. Ibn Jinni ni salah seorang ulama, tokoh dalam bahasa Arab. Dia bagi definisi berkaitan dengan bahasa. Dia kata bahasa ialah aswat. Aswat yu'abbir biha kullu qaumin an aghradihim. Bahasa ni adalah suara-suara ataupun bunyi-bunyi yang digunakan oleh satu kelompok tertentu, satu kaum tertentu untuk menterjemahkan keinginan mereka. Jadi bahasa ni adalah satu bunyi, satu suara yang satu kelompok tertentu sama-sama faham. Bunyi ini sebagai contoh, kita orang serumpun tanah Melayu, kita faham bila sebut bola, apa yang datang dalam fikiran kita? Satu objek yang bulat yang kita guna untuk mainlah, untuk riadah, untuk bersukan. Jadi bola ni sebenarnya adalah bunyi. Bunyi bola. Daripada bunyi itu kita dapat faham sesuatu maksud. Itu definisi bahasa. Kemudian kita tengok Ibn Jinni sebut perkataan qaum. Yu'abbir biha kullu qaumin an aghradihim. Setiap kelompok masyarakat ataupun sesuatu masyarakat yang tertentu. Berarti bila sebut berkaitan dengan masyarakat ataupun satu kelompok manusia, berarti mereka dalam golongan itu sama-sama bersetuju, sama-sama faham bahawa bunyi tertentu membawa maksud tertentu. Daripada sini kita dapat faham bahawa bahasa itu ada kaedahnya. Bahawa semua bahasa dalam dunia ni ada kaedah, aturan ataupun tata bahasanya yang tersendiri. Jadi itulah beberapa perkara yang kita kena faham dengan baik terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada perbincangan berkaitan dengan
asas dalam dialek Mesir. Baik, daripada sini sahabat-sahabat sekalian, kita dapat faham bahawa dialek Mesir merupakan ataupun berasal daripada bahasa Arab Fusha juga, dan kewujudan dialek merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Daripada situ juga kita dapat faham, membawa kepada perbincangan berikutnya, iaitu dalam dialek Mesir banyak kaedah-kaedah dalam bahasa Arab Fusha yang diterapkan ataupun yang digunakan. Sebagai contoh yang pertama sekali, sahabat-sahabat dapat tengok muka surat 2, iaitu tasriful af'al. Tasriful af'al ni sahabat-sahabat sekalian, mic ni jadi ke? Jadi tasriful af'al ni sahabat-sahabat sekalian, benda yang pertama sekali yang kita kena buat nak belajar bahasa Arab, tak kira lah bahasa Arab Fusha ataupun Ammiyah, kita bercakap dalam konteks orang yang tidak dibesarkan di negara Arab. Ke ada yang dibesarkan di Mesir ataupun mana negara Arab? Tak ada? Okey. Kita bercakap dalam konteks orang yang tidak dibesarkan di negara Arab. Pertama sekali kita kena tahu ialah berkaitan dengan tasriful af'al. Salah tasrif kita guna, maka salah ayat kita. Salah tasrif kita guna, ayat kita akan jadi salah. Baik. Jadi tasriful af'al, sebagaimana dalam bahasa Arab Fusha kita ada tasriful af'al, dalam Ammiyah juga kita ada tasriful af'al. Cuma beza dia, sebagaimana yang sahabat-sahabat dapat tengok, beza dia dalam Ammiyah, dalam bahasa Arab Fusha kita ada berapa dhamir? Ad-dhamair. Kita ada berapa dhamir dalam bahasa Arab Fusha? 12. Bukan 14. Cuba bilang. 12 ke 14? 12. Wah, 14 Okey. 14. Tak apa, dekat dah tu. 14. Jadi dalam bahasa Arab Fusha kita ada 14. Tapi dalam Ammiyah kita hanya ada berapa? Cuba bilang, kita ada 1 2 3 4 8. Dalam Ammiyah kita ada 8. Apa beza dia? Mari kita tengok sama-sama. Tengok dekat kertas kita tu. Pertama sekali kita tengok dhamir dulu. Pemilik fi'il tu sebenarnya fa'il. Tapi tak tahu nak terjemah apa, saya terjemah pemilik fi'il lah. Baik. Pemilik fi'il ataupun dhamir. Kita ada dhamir huwa. Kemudian kita ada dhamir hiya. Huwa digunakan untuk seorang lelaki. Hiya digunakan untuk seorang perempuan yang tidak ada di depan kita. Kemudian kita ada dhamir humma. Mungkin sahabat-sahabat boleh tambah dekat huruf mim tu, boleh tambah huruf alif dekat ujung. Baik. Humma di sini sahabat-sahabat sekalian, humma di sini dia sama macam hum dalam bahasa Arab Fusha. Dalam bahasa Arab Fusha kita sebut hum. Dalam dialek Mesir kita sebut humma. Jadi kita jangan tertukar. Kalau orang Mesir sebut humma, dia bukan maksudkan dua orang. Kan dalam bahasa Arab Fusha kan kita ada huma, kan, huwa, huma. Jadi kalau orang Mesir sebut humma, maksud dia bukan huma tu, bukan huma dua orang ghaib tu. Baik. Jadi itu satu perkara yang beza, ketara antara bahasa Arab Fusha dan juga Ammiyah. Kemudian kita ada enta. Enta ni kita tahulah, enta ni untuk seorang lelaki yang ada di depan kita. Kemudian kita ada enti, seorang perempuan yang berada di hadapan kita. Kemudian kita ada ento, padanan dia dalam bahasa Arab Fusha ialah antum. Kemudian kita ada ana, dan last sekali kita ada ihna. Baik. Jadi dhamir ni tak ada apa yang pelik sangat. Dekat dhamir ni tak ada apa yang pelik sangat. Cuma kita kena bagi perhatian sikit bahawa orang Mesir ni dia sebut dhamir. Sebagai contoh, kalau kita sebut huwa, dia sebut huwa. Huwa. Kemudian kalau untuk hiya dia sebut hiya. Kalau humma kita dah sebut tadi, sebutan dia humma. Dan satu lagi yang beza dia ialah
pada ento kita sebut antum, dia sebut ento, dan last sekali nahnu kita sebut fusha, dalam fusha kita sebut nahnu, dia orang sebut ihna. Baik, itu berkaitan dengan dhamir. Perbincangan dhamir ini sahabat-sahabat sekalian membawa kepada perbincangan fi'il madhi, bawa kepada bincangan fi'il mudhari' dan seterusnya kepada fi'il amar. Baik, sahabat-sahabat boleh tengok, kita ambil contoh fi'il dalam bahasa Arab Fusha, kita sebut minum. Minum apa kita sebut Fusha? Syah. Huruf ra baris apa? Kasrah. Syariba. Dalam bahasa Arab Fusha kita sebut syariba. Dalam dialek Mesir kita sebut syirib. Syirib. Huwa syirib. Dia telah minum. Huwa syirib. Kalau hiya, dia sebut syirbit. Gelak. Baik, kejap Huwa dia sebut apa tadi? Syirib kan? Tulis kot ni lah. Okey. Kalau hiya, dia sebut okey. Kita cuba letak baris macam dalam bahasa Arab Fusha dulu boleh? Dalam bahasa Arab Fusha shin baris apa? Fathah, ra. Nampak ke? Ra. Okey. Syaribat. Okey. Ni dalam bahasa Arab Fusha. Dalam dialek Mesir tadi huruf shin baris apa? Baris kasrah. Kita kasrahkan. Huruf ba baris apa? Sukun. Kan? Sukun. Okey. Kita kasrahkan. Sebab kalau kita perhatikan dalam Ammiyah ni, dia banyak kasrahkan fi'il. Dia banyak kasrahkan fi'il. Nanti kita akan tengok lagi beberapa contoh fi'il yang lain. Baik. Jadi asalnya kalau kita baca yang ni bunyi macam mana? Syiribit. Syiribit. Kalau kita sebut laju, cuba sebut laju, bunyi macam mana? Bunyi huruf ra tu seolah-olah sukun. Jadi sebab tu saya tulis siap-siap huruf sukun. Sebab macam kita cakap Melayu lah. Macam kita cakap dalam bahasa Melayu. Kita cakap dalam bahasa Melayu ni ataupun dalam mana-mana bahasa lah. Bila bahasa percakapan, kita akan cenderung untuk bercakap dengan cepat. Baik, selesai dhamir huwa kita dah tahu. Dhamir hiya pun kita dah tahu. Syirib, syiribit. Kita pergi kepada dhamir hum. Dia orang sebut syirbu. Syirbu. Humma syirbu. Syirbu. Humma syirbu. Mereka telah minum. Baik. Untuk anta pula. Untuk anta, dia sebut syiribt. Syiribt. Kita kena tulis baru seronok. Okey. Kita sebut dhamir apa? Kita bincang dhamir apa sekarang? Anta dhamir anta. Baik. Kita nak cakap sekarang, kamu telah minum. Kalau dalam bahasa Arab Fusha kita cakap macam mana? Tak dengar? Kamu telah minum, kamu lelaki telah minum. Syaribta. Syaribta. Baik. Satu perkara kita kena tahu, tak kira lah sama ada semasa bercakap bahasa Arab Fusha atau semasa bercakap dalam mana-mana dialek Arab, orang Arab cenderung untuk mematikan huruf akhir. Jadi kalau dalam bahasa Arab Fusha pun
kita nak cakap awak telah minum, kita akan cakap macam mana? Anta syaribt. Anta syaribt. Ini cakap dalam bahasa Arab Fusha. Baik. Kemudian kita nak pergi kepada dialek Mesir. Satu saja beza dia, iaitu huruf shin daripada fathah dikasrahkan. Syiribt. Ni untuk siapa? Untuk dhamir apa ni? Anta. Kalau untuk ana dalam bahasa Arab Fusha apa? Syarib, syarib tu. Agak-agak lah, agak-agak. Jangan tengok lagi. Agak-agak. Bunyi dia macam mana dalam dialek Mesir? Syiribt. Sama macam enta, kan? Enta dengan ana sama. Begitu macam mana kita nak bezakan ni kalau orang cakap ni? Macam mana kita nak bezakan? Kita kena tengok as-siyaq. As-siyaq huwa alladhi yuhaddid al-ma'na. Konteks lah yang akan menentukan makna. Jadi kita kena tengoklah. Kalau dia cakap ana, kalau dia cakap ana syiribt, takkanlah maksud dia saya awak telah minum. Kan? Kalau dia cakap enta syiribt, takkanlah maksud dia awak saya telah minum. Jadi penting untuk kita tengok siyak. Baik. Selesai. Dhamir apa tadi? Dhamir enta untuk fi'il madhi. Kita pergi kepada dhamir enti. Untuk dhamir enti tak ada masalah sangat. Dalam bahasa Arab Fusha kita sebut apa? Awak perempuan telah minum seorang syaribti, kan? Kalau dalam amiyah kita sebut syiribti. Baik. Ada persoalan lagi? Persoalan lagi ialah, okey, kalau dalam bahasa Arab Fusha awak perempuan telah minum, awak seorang perempuan telah minum, kita cakap syarib ti. Habis tu tadi kita cakap kena matikan huruf akhir, kan? Kalau kita matikan huruf akhir jadi macam mana? Sukun jugalah. Nak sama macam anta, nak sama macam ana. Tapi orang Mesir dia buat macam mana? Huruf ta ni dikekalkan kasrah dan ditambah ya. Jadi syiribti, enti syiribti. Baik, perbincangan ni mungkin kita rasa macam bosan, pernah belajar dalam bahasa Arab Fusha dan sebagainya. Tetapi perbincangan inilah yang menentukan sama ada kita menggunakan dialek Arab ataupun dialek Mesir dengan betul ataupun tak betul. Tasriful af'al ni benda yang paling basic dan paling penting dalam menggunakan dialek Mesir. Jadi kita kena bagi perhatian dan kita kena selepas daripada kelas kita ni insya-Allah kita kena banyakkan lagi latihan lah. Baik, selesai. Tadi dhamir apa? Dhamir enti. Kita pergi kepada dhamir antum. Dia jadi syiribtu. Dalam bahasa Arab Fusha kita sebut apa? Antum telah minum? Syaribtum. Baik, kalau ana kita dah tengok tadi syiribt. Kalau ihna syaribna, dalam bahasa Arab Fusha dalam miyah kita sebut syiribna. Baik, selesai. Latihan. Okey. Cuba sebut satu fi'il dalam bahasa Arab Fusha. Apa? Qala. Okey. Qala ni semua tahu tasrif dia dalam bahasa Arab Fusha? Okey, baik. Macam mana kita nak cakap awak ataupun awak perempuan telah cakap. Awak seorang perempuan telah cakap. Qulti dalam bahasa Arab Fusha, kan? Dalam amiyah kita sebut ulti. Okey. Dia tulis macam mana? Tak, ya, dia sebut ulti. Huruf qaf dia sebut dengan hamzah. Nanti kita akan tengok bincangan berkaitan dengan sebutan huruf dalam dialek Mesir kejap lagi.
Baik. Saya telah cakap. Dalam dialek Mesir terus. Saya telah cakap. Ult. Awak telah cakap. Kita telah cakap. Okey. Cuba buat untuk dhamir humma. Mereka. Alu. Jawapan dia ialah alu. Dia sebut alu. Sebutan dia kalau dalam bahasa Arab Fusha kita tulis macam ni lah. Alu. Tapi alu dalam bahasa Arab Fusha makna lain. Okey. Baik. Jadi itu tasriful af'al untuk fi'il madhi. Kita cuba buat okey. Untuk dhamir hiya. Dia jadi alit. Dah kemas dah ni, power dah ni. Alit. Alit. Boleh dengar suara saya belakang? Alit. Dia orang sebut alit. Hiya. Contoh kita duduk kuliah, kita cakap, siapa bagi tahu kat kau ni? Ada seorang kawan perempuan aku bagi tahu. Jadi kita cakap hiya alit li. Hiya alit li. Hiya alit li. Sebutan dia alit. Baik. Itu fa'il qala. Kita pergi kepada fa'il kita ambil fa'il yang mudah, iaitu fa'il akala. Kita ambil fa'il kataba dulu. Kataba. Baik. Untuk huwa, bunyi dia macam mana? Katab ataupun kitib. Dia boleh jadi kitib. Huwa kitib. Dia telah tulis. Baik. Kalau dia yang merujuk kepada perempuan, bunyinya macam mana? Macam mana? Kitibit. Okey. Kalau dia yang merujuk kepada perempuan, dia akan cakap macam ni. Katabit. Katabit. Katabit ataupun kitibit. Kitibit ataupun katabit. Baik. Jadi kita cuba fa'il lain pula, dhamir lain pula, humma. Humma jadi mereka. Jadi katabu. Katabu biasalah. Okey. Enti jadi macam mana? Kitibti. Okey. Kitibti. Baik. Jadi satu tips lah, satu tips. Jadi kita nampak rupa-rupanya macam tak ada satu kaedah yang tetap berkaitan dengan baris dia kan. Kita perasan baris dia ni, baris pertama, baris kedua ni macam tak ada kaedah yang tetap. Fi'il qala lain baris dia. Syirib lain baris dia. Katab lain baris dia. Jadi apa yang kita kena buat? Macam mana kita nak tahu baris dia ni? Macam mana kita nak tahu baris dia? Banyakkan mendengar. Banyakkan latihan mendengar. Tak ada kaedah lain, tak ada cara lain. Satu-satunya cara adalah melalui sama', melalui mendengar. Latihan mendengar. Satu lagi fi'il last, iaitu fi'il masya. Dalam bahasa Arab Fusha kita sebut masya. Dalam dialek Mesir kita sebut mishi. Mishi. Baik. Mishi. Sebelum kita pergi kepada tasrif, saya nak sebut sikit berkaitan dengan makna. Alang-alang kita dah sebut fi'il ni. Perkataan masya dalam bahasa Arab Fusha maksudnya berjalan. Okey. Dalam dialek Mesir maksud dia apa? Jalan juga. Satu berjalan. Dia ada satu lagi maksud. Apa dia? Tak tepat.
Satu lagi maksud dia ialah telah pergi, telah beredar. Mungkin boleh tulis. Maksud lain perkataan mishi dalam dialek Mesir ialah telah beredar. Sebagai contoh, kita pergi pejabat nak bayar yuran ke apa ke, kemudian kita tanya, ustaz sekian-sekian duduk kat mana? Kan? Kita tengok dekat meja orang yang kita nak bayar yuran tu, dia pergi mana? Kawan di sebelah kata, la huwa mishi. Huwa mishi. Takkanlah kita nak faham dia telah berjalan. Jadi huwa mishi maksudnya dia telah beredar. Dia telah pergi. Baik. Itu berkaitan dengan makna. Kita balik kepada bincangan kita berkaitan dengan tasrif mishi. Mishi ni untuk huwa. Kalau untuk hiya bunyinya macam mana? Dia jadi mishit. Mishit. Hiya mishit. Mishit. Huruf ya baris kasrah. Mim, shin, ya, ta. Mi, shi, yit. Macam mana kita sebutan dia mishit. Okey? Macam mana kita nak ringkaskan lagi ataupun cepatkan lagi benda ni? Sukunkan shin. Jadi mishit. Mishit. Hiya mishit. Hiya mishit min badri. Hiya mishit min badri. Apa maksud min badri? Dari awal lagi. Hiya mishit min badri. Dia telah min badri. Min badri. Min badri. Dia telah pergi, dia telah beredar sejak awal lagi. Satu perkara yang kita kena tahu juga ialah dalam dialek Mesir, bukan dialek Mesir, dalam kebanyakan dialek Arab, termasuk dialek Arab Saudi, kebanyakan dual Khalijiyah, perkataan min membawa maksud, nampak tulisan munzu. Jadi dalam Amiyah kita tak ada perkataan munzu. Kita gunakan perkataan min. Untuk mana? Untuk mana apa? Sejak. Baik. Jadi kita dah tengok tasrif sambil-sambil sambil-sambil kita tengoklah benda-benda yang mungkin bermanfaat untuk kita dari sudut makna ni. Baik. Kita dah tengok tasrif huwa, kita dah tengok tasrif hiya, mishit. Last, kita tengok tasrif bentuk untuk humma. Bunyi dia macam mana? Mish you. Betul lah tu? Mantap lah tu. Okey, miss you. Okey, mereka telah pergi, miss you. Baik, timbul persoalan. Tengok balik dhamir kita tu sahabat-sahabat sekalian. Kita ada dhamir humma. Dhamir humma. Humma ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada mereka. Dalam dialek Mesir, dhamir humma tu tak kisahlah kita nak tulis alif ke tak tulis alif ke, yang penting mim tu baris musyaddadah. Mim tu musyaddadah. Baik, humma dalam dialek Mesir membawa dua maksud, iaitu maksud yang pertama ialah hum, maksud yang kedua ialah hunna. Jadi nak sebut mereka dalam dialek Mesir satu lafaz saja, iaitu humma. Humma ni merujuk kepada mereka lelaki dan juga mereka perempuan. Baik, selesai insya-Allah tasrif fa'il madhi. Kita pergi kepada tasrif fa'il mudhari'. Baik, kita tengok sama-sama fa'il mudhari'. Untuk huwa dia sebut yashrab. Untuk huwa dia sebut yashrab. Untuk hiya dia sebut tashrab. Ada beza tak dengan bahasa Arab Fusha? Ada beza tak? Seolah-olah tak ada beza lah. Bezanya kalau kita nak jadi detail, kita akan kata ada beza lah, iaitu huruf yang pertama tu, ahruful mudhara'ah tu. Fi'il apa tadi? Fi'il yashrab kan? Yashrab. Dia sebut ya yashrab. Ahruful mudhara'ah daiman maksurah.
في العامية المصرية. أحرف المضارعة دائما تكون مكسورة. Baik. Kita tengok lagi fi'il ataupun dhamir untuk humma, dia jadi yashrabu. Yashrabu, mereka sedang minum. Dan kita kena ingatlah, mereka sedang minum ni, mereka itu merujuk kepada lelaki atau perempuan. Dua-dua boleh. Humma yashrabu. Baik. Untuk enta tashrab, untuk enti tashrabi. Okey. Untuk enti ni ada beza sikit dengan bahasa Arab Fusha. Dalam bahasa Arab Fusha kita sebut macam mana? Enti tashrabina. Kita sebut tashrabina. Kita tulis sikit. Tashrabina. Tashrabina. Ini dalam bahasa Arab Fusha. Dalam Amiyah Masriyah, dalam dialek Mesir, huruf nun allati hiya alamat ar-raf', kan? Nun merupakan alamat ar-raf' dalam al-af'al al-khamsah, kan? Dalam bahasa Arab Fusha nun adalah alamat ar-raf'. Jadi alamat ar-raf' ini, nun ini tidak akan digunakan langsung dalam dialek Mesir. Huruf nun ini tidak akan digunakan langsung dalam dialek Mesir. Sebagaimana kita dapat tengoklah, dekat enti dia jadi tashrabi, dekat ento pun dia jadi tashrabu. Asalnya dalam bahasa Arab Fusha tashrabuna. Dalam bahasa Arab Fusha tashrabuna. Baik, kita pergi kepada ana. Ana dia jadi ashrab. Kemudian ihna dia jadi nishrab. Ihna dia jadi nishrab. Timbul persoalan. Persoalan, kenapakah ahruful mudhara'ah ataupun huruf hamzah dekat dhamir ana tu kita tak kasrahkan? Kan? Puasa tak? Semua ahruful mudhara'ah semua kita kasrahkan kecuali untuk alif. Orang tanya kita, kenapa macam tu? Kita nak jawab macam mana? Kita jawab, kau jangan cakap banyak. Orang Arab cakap macam tu, kita cakap macam tu lah. Okey, jadi jawapan dia ialah kerana itu adalah cara orang Arab cakap. Jadi kita tiru cara mereka bercakap. Saya nak sebut satu perkara dengan sahabat-sahabat sekalian. Dalam pembelajaran mana-mana bahasa, pembelajaran bahasa ni dia berbeza dengan, sebagai contoh, kalau kita belajar engineering, kan, ataupun apa-apa bidang, sebagai contoh bidang sains, sebagai contoh dalam ataupun bidang IT, kan? Dalam bidang IT ataupun bidang engineering, robotik ke apa, lagi hebat kita mereka cipta sesuatu perkara, lagi power lah. Tapi dalam bahasa, mana-mana bahasa, kita tak boleh nak guna konsep lagi hebat kita mereka cipta, lagi bagus bahasa kita. Dalam pembelajaran bahasa, lagi tepat cara kita tiru native speaker, penutur jati bahasa tersebut, lagi elok bahasa kita. Jadi untuk menjadi seorang pelajar bahasa yang cemerlang, kita hendaklah menjadi seorang peniru yang cemerlang. Peniru yang cemerlang. Itu dalam pembelajaran bahasa. Baik, dia berbeza dengan sesetengah bidang yang lain. Baik, kita pergi kepada fi'il amar. Fi'il amar kita hanya ada untuk enta, enti dan juga entu, tak ada beza sangat. Ishrab, ishrabi, ishrabu. Selesai. Jadi daripada sini, ini poin yang pertama kita dapat tengok, bukti bahawa dalam dialek Mesir ada kaedah. Dalam dialek Mesir ada kaedah, ada kawaid dia yang tersendiri, iaitu dari sudut tasriful af'al. Sudut yang kedua ialah sudut persamaan antara bahasa Arab Fusha dan juga dialek Arab Mesir, iaitu dalam dialek Arab Mesir juga kita ada satu perkara yang dinamakan sebagai al-mushtaqat, ataupun juga kita boleh sebut sebagai al-wasf. Al-wasf merujuk kepada, bila kita baca buku-buku nahwu, bila sebut perkataan al-wasf,
Maksud dia ialah sama ada ismul fa'il ataupun ismul maf'ul ataupun sifah musyabbahah ataupun sighah mubalaghah ataupun satu lagi adalah ismul tafdhil. Inilah yang dimasukkan dengan al-wasf ataupun al-ismul mushtaq. Baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di sini kita dapat tengok sebagaimana dalam bahasa Arab Fusha ada ismul fa'il, begitu juga dalam dialek Mesir ada ismul fa'il. Kita tengok untuk nombor 1, baris yang pertama tu dalam kotak kita tu, ada perkataan apa untuk bahasa Arab Fusha? Akil, kan? Akil ni dari sudut saraf, akil dia ialah isim apa? Ismul zaman ke ismul makan? Ismul fa'il. Dia ialah ismu al-fa'il. Okey, dia ismul fa'il bagi fa'il akala. Akala. Ismul fa'ilnya ialah akil. Ni dalam bahasa Arab Fusha. Baik. Kita ambil satu lagi fa'il lain. Fa'il yang tak ada huruf hamzah. Akala ni mula dengan huruf hamzah. Dia fa'il mahmuz. Ambil fa'il lain yang bukan fa'il mahmuz, iaitu fa'il kataba. Bagi contoh ismul fa'ilnya ialah katib. Ismul fa'ilnya ialah katib. Baik. Untuk ismul fa'il, dia tidak ada banyak beza antara bahasa Arab Fusha dan juga dialek Arab Mesir. Sebagaimana kita dapat tengok, untuk fa'il kataba kita akan gunakan katib, sama ada dalam bahasa Arab Fusha ataupun dalam dialek Mesir, kita akan gunakan katib. Cuma beza dia ialah untuk fa'il mahmuz, al-mahmuz al-thulathi. Mungkin sahabat-sahabat boleh catat al-fa'il al-mahmuz al-thulathi, al-fa'il al-mahmuz al-thulathi. Untuk membina fi'il mahmuz thulathi dalam dialek Mesir, sebagai contoh fi'il akil, dalam dialek Mesir dia akan jadi wakil. Dia akan jadi wakil. Okey. Kita dapat tengok ada huruf waw. Huruf waw ni asal dia daripada huruf hamzah ini. Asal dia daripada huruf hamzah itu. Huruf alif ni datang daripada mana? Datang daripada wazan fa. Jadi huruf alif ini sama dengan alif ni. Huruf fa ini asal daripada huruf hamzah jadi huruf waw. Boleh ke tak berapa jelas? Jelas InsyaAllah. Belakang okey? Okey. Latihan. Kita ada satu fi'il. Ada tak kat sini? Tak ada. Apa satu lagi contoh fi'il mahmuz? Ada tak? Mahmuz thulathi. Fi'il akhadha. Khadha. Okey. Dalam dialek Mesir kita sebut akhad. Huruf dhal jadi dal. Jadi akhad. Okey, ataupun khad. Ada juga orang sebut khad. Tapi asalnya ialah akhad. Baik. Cuba bina ismul fa'il untuk fa'il akhad. Dia jadi wakhid. Baik. Jadi kita nampak macam mana pembentukan ismul fa'il untuk fa'il mahmuz thulathi. Satu lagi ialah berkaitan dengan fa'il ajwaf. Fa'il ajwaf thulathi ataupun thulathi ajwaf. Apa contoh satu fa'il ajwaf thulathi?
Apa contoh satu? Qala. Ini fi'il ajwaf. Baik. Qala. Nak buat ismul fa'il untuk qala dalam bahasa Arab Fusha dia jadi macam mana? Jadi qail, betul qail. Dalam dialeksia dia jadi huruf hamzah ini ditukar kepada ya, jadi ail. Sebagai contoh ayat yang selalu digunakan, dia cakap lissa ail lak min شوية. لسه قايل لك من شوية. لسه قايل لك من شوية. Masuk dia apa? Ini sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Ada orang tanya kita, stesen minyak kat mana? Kita cakap pada dia, depan tu lah. Duduk sekejap, seminit, 2 minit, dia tanya pula sekali lagi, stesen minyak kat mana? Kita pun kata, bukan aku dah bagi tahu kamu ke sekejap tadi, sebentar tadi. Jadi dalam bahasa Arab kita cakap lissa ayillak min syuwayya. Min syuwayya ni, min ini dengan maksud apa? Mundu, sejak. Syuwayya qalil. Mundu qalil. Okey. Qultu laka dhalik mundu qalil. Kita dah cakap, saya dah beritahu kamu perkara itu sebentar tadi. Min syuwayya. Sebentar tadi dalam bahasa Arab Fusha, dalam dialek Mesir kita cakap min syuwayya. Baik, jadi syahidnya ialah pada pembinaan ismul fa'il bagi fa'il ajwaf. Okey, selesai ismul fa'il. Jadi daripada sini kita dapat nampak bahawa dalam dialek Mesir pun ada juga ismul fa'il, ada kaedah dia. Ini untuk ismul fa'il bagi thulathi. Kita ada juga ismul fa'il untuk selain daripada ghair thulathi lah, rubai, khumasi, sudasi dan lain-lain. Baik, kita pergi kepada ismul maf'ul. Ismul maf'ul sama, kita akan gunakan wazan maf'ul. Kemudian bawah pada ismul maf'ul kita ada sifah musyabbahah. Sa'id atas wazan fa'il. Ini adalah sifah musyabbahah. As-sifah al-musyabbahah bismil fa'il. Baik. Sifah musyabbahah ni satu benda kita kena tahu. Apa sifah musyabbahah? Secara ringkasnya, sifah musyabbahah ni dari sudut makna dia membawa makna yang sama dengan ismul fa'il. Dari sudut makna. Baik, kemudian kita ada sirah mubalaghah, iaitu perkataan nassab atas wazan fa'al. Apa maksud nassab? Orang Kelantan kata kaki lipat orang. Maknanya scammer. Orang yang suka putar belit. Orang yang suka tipu orang. Nassab. Kemudian kita ada last sekali ismut tafdhil. Sebagaimana dalam bahasa Arab Fusha ada isim tafdhil, dalam dialek Mesir pun kita ada juga ismut tafdhil. Baik, kita dah tengok aspek yang kedua berkaitan dengan kaedah-kaedah dalam dialek ataupun dalam bahasa Arab Fusha yang digunakan dalam dialek Mesir. Kita pergi kepada perkara yang ketiga, iaitu berkaitan dengan at-tarkib. Dia sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang lain yang insya-Allah sahabat-sahabat nanti boleh kaji sendiri benda ni. Tapi yang saya senaraikan di sini adalah beberapa perkara yang sangat penting untuk kita tahu berkaitan dengan kaedah dalam bahasa Arab Fusha yang digunakan dalam dialek Mesir. Baik. Seterusnya ialah berkaitan dengan al-idhafah. Kita panggil sebagai at-tarkibul idhafi. Sebagaimana dalam bahasa Arab Fusha ada idhafah, dalam dialek Mesir pun ada idhafah lah. Kenapa penting kita nak tahu berkaitan dengan idhafah ni?
Pentingnya ialah supaya ayat kita tak salah. Nombor dua ialah supaya kita dapat menggunakan kita buat ayat dengan betul dan kita tak gunakan al pada tempat yang salah. Kita tak gunakan alif lam pada tempat yang salah. Antara kesilapan yang banyak berlaku dalam kalangan kita pelajar bahasa Arab ialah kita meletakkan alif lam pada mudhaf. Mudhaf tak boleh ada alif lam. Okey, mudhaf tak boleh ada alif lam. Baik. Kita ada beberapa contoh di sini. Kitabur rajuli, buku lelaki itu. Kitabur rajuli. Dalam Malaysia kita cakap kitabur ragil. Kitab ar-ragil. Hari lahir dia. Hari lahir dia, hari jadi dia. Okey, Eid miladihi. Eidu miladihi. Dalam Malaysia kita cakap Eid miladuh. Eid miladuh. Baik. Satu perkara yang saya kena sebut ialah berkaitan dengan ad-dhamair al-muttasilah. Sebagai contoh, kita tengok perkataan tarkib yang kita ada tulis kat situ. Eid miladuh. Ulang tahun kelahiran dia. Dalam bahasa Arab Fusha, kita letak baris macam mana? Eid, huruf dal ni bebas bergantung kepada mawqi'ihi fil jumlah, tapi kita letak dhammah. Milad, huruf dal kita letak baris apa dalam bahasa Arab Fusha? Baris fathah, kasrah. Sebab apa kita letak kasrah? Mudhaf ilaih. Ini dalam bahasa Arab Fusha. Dalam Amiyah dia tak kisah mudhaf ilaih ke tak mudhaf ilaih. Selagi mana dia bergabung dengan dhamir hu, okey, dia akan baca dengan dhammah pada huruf sebelum daripada dhamir tersebut. Dia akan jadi Eid milad, Eid miladuh. Sebab dia akan sukunkan dhamir. Dia akan sukunkan dhamir. Jadi Eid miladuh. Benda ni kita akan dapat jumpa banyaklah bila kita buat latihan nanti. Dan benda yang saya paling harapkan lepas kita belajar nanti, sahabat-sahabat kena banyakkan latihan mendengar. Dalam YouTube, dalam Facebook, dalam apa-apa saja platform yang kita ada. Follow apa-apa sahaja akaun orang Arab Mesir lah. Akaun orang Arab Mesir yang bercakap dalam dialek Arab Mesir. Supaya benda yang kita belajar ni tak hilang. Baik. Jadi ini satu benda yang penting, saya tak tulis tapi sahabat-sahabat boleh catat lah guna bahasa sendiri. Okey, itu berkaitan dengan at-tarkibul idhafi. Dan di bawah tu ada dituliskan bahawa aturan penting berkaitan dengan mudhaf, bukan mudhaf ilaih, berkaitan dengan mudhaf, ialah mudhaf tak boleh ada alif lam. Mudhaf tak boleh ada alif lam. Sebagaimana dalam bahasa Arab Fusha tak boleh ada alif lam, dalam Amiyah pun tak boleh ada alif lam. Baik, kita pergi kepada at-tarkibul wasfi, at-tarkib al-wasfi, as-sifah. Baik, at-tarkibul wasfi ni maksudnya frasa adjektif kot dalam bahasa Melayu kan. Dalam bahasa Arab Fusha, kita ada satu perbincangan berkaitan dengan as-sifah, ataupun ada juga yang menggunakan istilah satu lagi selain daripada as-sifah, an-na'at. Okey, an-na'at dengan as-sifah benda yang sama. Dan as-sifah ni ada banyak jenis. Kita ada as-sifah mufrad, kita ada jumlah yang jadi sifah, dan kita ada syibhu jumlah yang jadi sifah. Fokus kita kepada sifat mufrad. Sifat mufrad. Sebagai contoh, apa contoh kita kat sini? As-sayyaratu al-hamra. As-sayyaratu al-hamra. Kita tengok dalam bahasa Arab Fusha. Kita buat ayat dalam bahasa Arab Fusha. Ra'aitu al-sayyarata al-hamra.
Baik. Ra'aitu as-sayyarata al-hamra. Baik. I'rab perkataan as-sayyarah kita tahu. Apa i'rab as-sayyarah? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi hukumnya mansub. Baik. As-sayyarah kita panggil dia sebagai mausuf, al-hamra kita panggil dia sebagai sifah. Dalam bahasa Arab Fusha dia kena ada keserasian di antara sifah dengan mausuf dari berapa aspek? Dari 4 aspek. Sifah kena selari dengan mausuf dari 4 aspek. Ini dalam bahasa Arab Fusha, mungkin sahabat-sahabat boleh catat juga. 4 aspek. 4 aspek yang sifah mesti selari dengan mausuf. Ini dalam bahasa Arab Fusha. Yang pertama adalah dari sudut hukum i'rab. Kita nak guna itu kan, hukum i'rab. Yang kedua ialah dari sudut ma'rifah nakirah. Ma'rifah dan nakirah. Maksudnya kalau hukum i'rab ni maksudnya kalau mausuf mansub, sifah pun kena mansub juga. Kalau dari sudut ma'rifah nakirah, bila sifah ma'rifah, mausuf pun kena ma'rifah. Sifah nakirah, mausuf pun kena, terbalik. Bila mausuf ma'rifah, sifah pun kena ma'rifah. Mausuf nakirah, sifah pun kena nakirah. Baik. 3. Dari sudut jantina ataupun kita sebut sebagai mudzakkar muannas, at-tadhkir wa at-ta'nits. Yang keempat dari sudut bilangan. Ini 4 aspek dalam bahasa Arab Fusha yang mana sifah mesti selari dengan mausuf. Dalam dialek Mesir, disebabkan kita tidak meletakkan baris akhir, kan? Dalam dialek Mesir kita tak letak baris akhir, maka aspek yang pertama ni tak ada. Yang ada hanyalah aspek ma'rifah nakirah, jantina dan juga bilangan. Mungkin boleh betulkan dekat kita punya nota tu, kita tulis muzakkar muannas kan, ubah ma'rifah nakirah. Muzakkar muannas dengan jantina sebelah dia tu samalah kan, tukar muzakkar muannas tu kepada ma'rifah nakirah. Jadi dalam dialek Mesir dia kena selari dari 3 aspek ini, dari sudut at-tadhkir wa at-ta'nits, dari sudut at-ta'rif wa at-tankir, dan juga dari sudut bilangan. Baik. Kita tengok sikit praktikal. Kita tengok sepintas lalulah sebab semua dah belajar benda ni. Baik. Tengok kepada perkataan al-hamra. Al-hamra merupakan sifah kepada as-sayyarah. Baik. As-sayyarah ma'rifah, maka al-hamra pun kena ma'rifah. Baik. As-sayyarah muannas, maka al-hamra muannas. Okey, al-hamra muannas. Apa muzakkar dia? Ahmar. Syukran. Al-hamra muannas, muzakkar dia ialah ahmar. Baik. Dari sudut jantina selari. Dari sudut bilangan of course lah, as-sayyarah ni satu mufrad, al-hamra pun mufrad. Jadi di sini sekali lagi kita dapat lihat bahawa dalam dialek Mesir ada kaedah ataupun aturan yang mesti dipatuhi untuk kita gunakan dia. Baik. Cuma bagaimana sahabat-sahabat dapat tengoklah, sebelah kiri tu kita tulis as-sayyaratul hamra, sebelah kanan kita sebab orang Mesir tak guna perkataan sayyarah, kita guna perkataan al-arabiyyah. Al-arabiyyah untuk maksud kereta. Dan satu lagi huruf hamzah tu dibuang. Huruf hamzah tu kita tak sebut lah. Kita sebut al-arabiyyah al-hamra. Al-arabiyyah al-hamra. Kita tak sebut al-hamra. Baik. Yang contoh-contoh lain tu pun lebih kurang. Baik, pergi kepada persoalan yang seterusnya. Macam mana kita nak tahu bila kita nak guna at-tarkibul idhafi dan bilakah kita nak guna at-tarkibul wasfi? Ini semua kita masih lagi berbincang benda yang dalam bahasa Arab Fusha. Benda yang dalam bahasa Arab Fusha dan masih digunakan dalam dialek Mesir. Baik, bila kita nak guna idhafah? Bila kita nak guna sifah mausuf?
Jawapannya sahabat-sahabat tengok di situ. Kalau tarkib itu boleh jadi mubtada' khabar dan boleh menghasilkan makna yang boleh difahami, maka frasa yang tepat untuk kita guna adalah tarkib wasfi. Boleh tak? Okey, kita tengok contoh. Okey. As-sayyarah al-hamra. As-sayyarah al-hamra. Boleh tak kita ubah dia jadi mubtada' dan khabar? Soalan. Boleh tak kita ubah as-sayyarah, tak ada ra'aitu tak ada. Dua perkataan ni jumlah ke bukan jumlah? Dua perkataan ni jumlah ke bukan jumlah? Betul ke jumlah? Dua perkataan ni. As-sayyaratul hamra. Bukan jumlah kan? Bukan jumlah. Macam mana kita nak tahu jumlah ke bukan jumlah? Kita dapat faham satu makna yang lengkap. Bila kita dapat faham satu makna, maka itu adalah jumlah. Sekarang ni kita dapat faham satu maklumat baru yang lengkap tak? Tak ada. Kereta merah. Kenapa dengan kereta merah tu? Kan? Tak ada satu maklumat baru. Baik. Jadi, okey. Ini belum lagi jadi ayat. Ini tak jadi ayat lagi kan? Tak jadi ayat lagi. Macam mana kita nak ubah dia jadi mubtada' dan khabar? Ada jawapan? Belakang? As-sayyaratu hamra. Okey? Dia jadi tak ada alif lam dekat hamra. Dia jadi as-sayyaratu hamra. Dia jadi macam ni. As-sayyara mubtada', hamra jadi khabar. Okey. Sebab apa kita buang alif lam? Khabar tak ada alif lam. Khabar tak boleh ada alif lam. Baik. Jadi as-sayyaratu hamra. Ini mubtada' dan khabar. Bererti kita boleh gunakan sifah mausuf. Okey? Kita boleh gunakan sifah mausuf. Semua sifah mausuf kita boleh ubah dia menjadi mubtada' khabar. Semua sifah mausuf boleh jadi mubtada' khabar. Baik. Macam mana kita nak cakap dalam bahasa Arab bilik guru? Bilik guru dalam bahasa Arab. Apa bilik guru dalam bahasa Arab? Ghurfatu al-muallimin. Kan? Ghurfatu al-muallimin. Baik. Ini tarkib apa? Tarkib idhafi. Macam mana kita tahu? Mudhaf ilaih. Kan? Tapi orang masih lagi boleh pertikai. Macam mana engkau tahu ini mudhaf, macam tahu ini mudhaf ilaih? Yang kedua ada alif lam, tak semestinya. Kita jawab, saya tahu di sini ialah mudhaf dan mudhaf ilaih kerana frasa ini tidak boleh diubah menjadi mubtada' dan khabar. Kalau kita cuba ubah dia jadi mubtada' dan khabar, tak dapat makna yang lengkap. Cuba ubah jadi mubtada' khabar. Cuba ubah. Boleh ubah, kita ubah. Al-ghurfatu muallimun, khabar. Al-ghurfatu muallimun, walaupun tak ada maksud tapi kita kena bagi i'rab betul lah. Okey, al-ghurfatu muallimun. Apa maksud dia? Bilik itu ialah guru-guru lelaki. Ada maksud tak? Tak ada maksud. Jadi semua frasa idhafah, at-tarkibul idhafi tidak boleh diubah menjadi mubtada' dan khabar. Jadi kalau orang tanya kita macam mana kita nak tahu bila nak guna tarkib idhafi dan bila nak guna tarkib wasfi, kita jawab, cuba ubah dia jadi mubtada' khabar.
Kalau boleh ubah tarkib tu jadi mubtada khabar dan dapat hasil makna yang difahami, maka itu adalah tarkib wasfi. Kalau tak boleh ubah, maka dia adalah tarkib idhafi. Baik, ini satu benda yang sangat penting supaya kita dapat tentukan penggunaan frasa dengan betul. Baik, kita pergi kepada perbincangan seterusnya, iaitu perbincangan berkaitan dengan al-ta'diyah. At-ta'diyah. At-ta'diyah ni maksudnya adalah mengubah satu fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Supaya kita semua tak hanyut ataupun keawang-awangan. Saya nak ingatkan kita masih lagi berbincang berkaitan dengan aspek-aspek persamaan dalam bahasa Arab Fusha dan juga dalam dialek Mesir. Baik. At-ta'diyah ialah mengubah sesuatu fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Dalam erti kata lain, mengubah sesuatu fi'il yang asalnya tak boleh terima maf'ul bihi kepada fi'il yang boleh terima maf'ul bihi. Fi'il yang tak boleh terima maf'ul bihi kita panggil fi'il lazim, dan fi'il yang boleh terima maf'ul bihi kita panggil fi'il muta'addi. Baik. Dalam bahasa Arab Fusha, tengok ayat bahasa Arab Fusha tu, kita nak cakap masukkan buku itu ke dalam beg kamu. Masukkan buku itu ke dalam beg kamu. Kita cakap adkhil al-kitaba fi haqibatika ataupun fi haqibatiki, bergantung pada konteks. Baik. Syahidnya dekat mana? Poinnya dekat mana? Poinnya ialah pada perkataan adkhil. Adkhil ni, adkhil ni fi'il apa? Madhi ke mudhari' ke amar? Amar. Madhi dia apa? Adkhala. Atas wazan af'ala. Okey. Adkhala ini fi'il mujarrad ke fi'il mazid? Fi'il mazid. Apa yang ditambah tu? Alif. Hamzah ini kita panggil huruf hamzah. Kita panggil ini adalah huruf hamzah. Baik. Hamzah ini kalau kita baca dalam buku saraf, tujuan dia adalah untuk at-ta'diyah, iaitu mengubah satu fi'il yang asal daripada fi'il lazim. Dakhala. Dakhala. Fi'il dakhala hanya boleh menerima fa'il. Dia tak boleh terima maf'ul bihi. Tapi bila kita ubah dia menjadi wazan adkhala, menjadi adkhala atas wazan af'ala, maka dia boleh terima maf'ul bihi. Jadi kita dapat tengok ni, adkhil al-kitaba. Al-kitaba tu i'rab dia maf'ul bihi. Al-kitaba ialah maf'ul bihi. Baik, apa yang kita nak cerita ni? Yang kita nak cerita adalah dalam bahasa Arab Fusha kita ada wazan af'ala dan kita ada satu lagi wazan fa'ala. Terima kasih. Fa'ala. Fa'ala juga digunakan untuk ta'diyah. Okey, digunakan juga untuk makna at-ta'diyah. Syahidnya apa? Syahidnya ialah dalam dialek Mesir kita hanya menggunakan wazan fa'ala untuk makna at-ta'diyah. Jadi kalau kita nak cakap kepada orang untuk masukkan sesuatu, kita kata dakhal. Dakhal. Kita tak cakap adkhil. Baik. Selesai. Kita rehat pukul apa? Pukul 10. Okey. Jadi elok, sedang molek dah tu. Kita berhenti dekat nombor 5. InsyaAllah nanti kita sambung dengan nombor 6. Boleh rehat dulu.